Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Kesian kad pengikut ketua anti-vaksin sesat sentiasa sebab sembang semambu sembab si Lukaman. Tajuk kita National Reconciliation ataupun lebih kita fahami dalam bahasa Melayu dipanggil rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional ni maknanya tuan-tuan boleh dianggap sebagai perdamaian perdamaian di antara semua parti-parti politik. Jadi tajuk pada malam ini saudara, mampukah rekonsiliasi nasional dapat kita wujudkan ataupun dapat menjadi kenyataan dengan undangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada siang tadi. Beliau mengundang Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Susah Agung DAP, Presiden Amanah ataupun Presiden PAN Muhammad Sabu untuk mengadakan pertemuan bagi membincangkan sebarang kemungkinan mereka iaitu pembangkang-pembangkang terlibat sama di dalam jawatan kuasa pemulihan negara. Ini saya rasa satu langkah yang baik, iaitu dengan mewujudkan sebuah kerajaan yang dalam usaha pemulihan mendapat sokongan daripada pembangkang seperti mana yang dikendaki oleh Baginda Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Ini adalah apa yang telah dicadangkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Tuan Agong. Jadi saya yakin tuan-tuan, selepas perjumpaan tadi dengan mudah satu kenyataan media bersama dapat dibuat. Ini satu benda yang sangat rare. Saya ucap tahniah juga kepada Perdana Menteri kerana berjaya untuk mengadakan perjumpaan tersebut dan perjumpaan itu berakhir dengan kenyataan bersama. Ini satu benda yang saya yakin kalau yang lepas-lepas tidak dapat dibuat. Sekarang ianya dalam perjalanan menjadi realiti. Dalam perjalanan, saya berkata dalam perjalanan untuk menjadi realiti. Ada cahaya di ujung terung untuk melihat gencatan senjata di antara kerajaan dengan pembangkang berlaku, untuk melihat kedua-dua belah pihak memainkan peranan yang sama bagi memastikan bahawa wabak COVID-19 ini dapat kita pulihkan, bagi memastikan ekonomi rakyat dapat kita kembalikan seperti asal, bagi memastikan supaya ekonomi negara dapat kita pulihkan seperti mana saat kegemilangannya satu ketika dahulu. Dan dalam masa yang sama juga ada satu persefahaman yang paling ketara, iaitu kedua-dua belah pihak, iaitu pihak kerajaan dan pihak pembangkang bersetuju dalam soal untuk pihak anggota pentadbiran ataupun kerajaan tidak mencampuri urusan mahkamah, tidak mencampuri urusan Jabatan Peguam Negara. Ini saya nampak satu benda yang sangat positif. Kalau kita lihat zaman pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin, kedua-dua badan ini, iaitu mahkamah dan juga Jabatan Peguam Negara, dipergunakan sehabis baik untuk mengenakan pemimpin-pemimpin UMNO. Kalau kita lihat pendakwaan terpilih berleluasa, kita lihat pendakwaan yang berniat jahat ataupun malicious prosecution berlaku dan bermaharajalela. Kita juga lihat pendakwaan yang bermotifkan politik juga berlaku dengan amat dahsyat sekali. Law of the jungle. Dan dalam masa yang sama kita lihat bagaimana mereka-mereka yang dekat dengan Tuan Dr. Mahathir diselamatkan daripada apa yang dipanggil sebagai pendakwaan. Kita lihat bagaimana seorang yang dah dituduh menerima rasuah, iaitu Lim Guan Eng, telah menerima rasuah daripada Pang Likun dalam bentuk sebuah banglo yang nilai dia 4.27 juta ringgit, dapat dengan harga hanya 2.8 selepas beliau bersetuju menandatangani pertukaran status tanah yang dimiliki oleh Magnificent Emblem, yang mana Pang Likun merupakan salah seorang daripada board of director-nya. Jadi kita lihat bagaimana 60 saksi sudah disenaraikan oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Tiba-tiba selepas 25 orang memberikan keterangan, walaupun mereka telah berjaya menukar Ketua Hakim Negara. Mereka berjaya menukar Ketua Hakim Negara kepada orang dia, iaitu Tan Sri Richard Malanjun. Yang kita tahu selepas dia pencen, dia dilantik duduk dalam board of director syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan. Saya pasti ianya arahan Mahathir. Dan beliau juga, Richard Malanjun, naik sepentas bersama pemimpin DAP di pilihan raya negeri Sabah. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Lim Guan Eng, walaupun sudah pun 25 orang anggota ataupun saksi dipanggil, namun walaupun dah tukar hakim, walaupun peguam beliau Tommy Thomas sudah diangkat menjadi peguam negara, beliau tidak berani untuk meneruskan kes tersebut seperti mana Datuk Seri Najib meneruskan kes dia, seperti mana Datuk Zahid meneruskan kes dia. Akhirnya Lim Guan Eng mengarahkan Tommy Thomas untuk menggugurkan kes beliau tersebut. Kita juga melihat bagaimana kes yang melibatkan Azmin Ali langsung tak sampai ke peringkat pendakwaan. Kita lihat juga bagaimana seorang perogol amah diselamatkan, mungkin akan terlepas daripada pendakwaan setelah dia menyertai bersatu. Kita lihat bagaimana Xavier Jayakumar tidak ada sebarang pendakwaan ke atas diri beliau, walaupun sahabat baiknya yang kita tahu mempunyai hubungan rapat dengan Xavier dijumpai dengan wang tunai yang begitu besar di tangan dan juga di dalam akaun bank dia. Saudara, banyak lagi lah kerana cerita panjang lebar. Jadi hari ini bila mana Datuk Seri Ismail Sabri dan pembangkang bersetuju bahawa tidak akan ada campur tangan politik, maka saya mengharapkan supaya pendakwaan ke atas Lim Guan Eng dapat diteruskan. Pendakwaan ke atas Zeti Akhtar Aziz sewajarnya diteruskan. Pendakwaan ke atas Gopal Sri Ram yang telah berjumpa dengan Tan Sri Apandi Ali, mengarahkan Tan Sri Apandi Ali, mengatakan bahawa Tuan Dr. Mahathir mengarahkan beliau untuk menangkap Datuk Seri Najib hanya dengan alasan orang tak suka dia. Sewajarnya mereka-mereka ini dihadapkan ke mahkamah sekiranya tidak ada campur tangan politik. Dan sewajarnya juga semua pendakwaan terpilih yang sebelum ini dilakukan oleh kerajaan PH dan PN di bawah pimpinan Muhyiddin
yang mana jelas berniat jahat, pendakwaan terpilih, ianya sewajarnya dipertimbangkan semula ataupun melalui proses representasi sama ada ianya perlu diteruskan ataupun tidak. Jadi itu antara mukadimah saya pada malam ini. Saudara, sebarang soalan bolehlah tuan-tuan tulis di ruangan komen. Kita ada sahabat-sahabat yang insya-Allah akan membaca dan cuba untuk menjawab dia. Okey, silakan. Okey, assalamualaikum Datuk. Ya, waalaikumsalam. Okey, plan rekonsiliasi nasional tu Ya. dia lebih fokuskan kepada untuk menangani masalah COVID yang ada sekarang Ya. ni, selain pada masalah ekonomi dan stabilitas politik. Tapi Datuk, bagaimana sebuah kerajaan baru yang masih baru mencari titik kesamaan dalam ideologi politik boleh merealisasikan agenda rekonsiliasi nasional tanpa sebarang halangan? Saya yakin bahawa kerajaan yang baru ini lebih mudah untuk menjayakan plan rekonsiliasi nasional, memandangkan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri secara peribadi tidak mempunyai track record menganiaya pihak pembangkang. Ini satu benda yang penting. Kalau kita tengok di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir, bagaimana mungkin berlaku plan rekonsiliasi nasional? Mahathir yang satu ketika dulu bermusuh dengan Anwar pun, kan? Akhirnya bila dia pergi jumpa Anwar di mahkamah, Anwar memaafkan dia, mereka bekerjasama semula, last sekali Anwar kena main dengan dia. Betul tak? So, macam mana plan rekonsiliasi nasional boleh berlaku di bawah pimpinan Mahathir? Tak mungkin berlaku. Begitu juga dengan plan rekonsiliasi nasional kalau nak dilaksanakan oleh Muhyiddin. Muhyiddin pernah diampunkan oleh kepimpinan UMNO setelah dia khianat dengan kita. Dia jadi kuda tunggangan kepada Mahathir. Dia khianat pada kita, dia serang kita daripada dalam, dipergunakan oleh Mahathir. Akhirnya bila dia dipecat, setahun selepas dia menyerang kita bertubi-tubi, baru dia dipecat daripada UMNO, mula-mula digugurkan sebagai Timbalan Perdana Menteri saja. Dan bila dia kalah, bila dia keluar daripada UMNO ataupun dia dipecat daripada UMNO, dia bekerjasama dengan musuh UMNO, dengan DAP untuk menjatuhkan UMNO. Dan akhirnya bila mereka dah sedar bahawa mereka tidak boleh memenangi pilihan raya akan datang kecuali jika mereka bekerjasama dengan UMNO, Tun Mahathir menghantar Muhyiddin masuk kerjasama dengan UMNO. Bila mereka ni bekerjasama dengan kita pun, walaupun parti dia kecil, pimpinan UMNO, Datuk Najib, Datuk Zahid semua sekali memaafkan apa yang dia buat pada kita. Kita husnuzon mengharapkan bahawa akan wujud perdamaian di antara UMNO dengan Bersatu. Namun akhirnya apa yang berlaku ialah bila kerjasama itu bermula, walaupun peringkat awal dia dengan nasihat Datuk Seri Najib, sehingga kan orang panggil dia Abah sekejap, namun akhirnya kuasa yang ada di tangannya digunakan untuk melanyak kita, digunakan untuk menikam kita, digunakan untuk membuli kita. Duit kita ditahan, kita ditikam di pilihan raya negeri Sabah. Kita punya hak sebagai parti yang terbesar di dalam kerajaan PN untuk mendapat jawatan yang selesa, Timbalan Perdana Menteri setidak-tidaknya dinafikan sehinggalah saat Muhyiddin tersepit, baru dilantik Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jumlah menteri-menteri yang diberikan kepada kita berkurangan, tidak commensurate dengan jumlah ahli parlimen yang kita ada. Kualiti kementerian yang diberi kepada kita, kualiti cap ayam. Kementerian yang dulu dijaga oleh seorang wanita muda, Yobi Yin, dibahagikan 3. Satu diberikan kepada Timbalan Presiden PAS, Kementerian Alam Sekitar. Satu dibagikan kepada Ketua Penerangan UMNO, Kementerian Tenaga. Satu dibagikan kepada KJ, Kementerian Sains dan Teknologi. Satu kementerian yang menteri muda wanita DAP jaga, dibagi 3 kepada senior-senior minister kita. Jadi macam tu rupa dia. Macam mana nak buat plan rekonsiliasi di bawah Muhyiddin Yassin? Tak pernah berjaya, kan? Tapi satu kelebihan Datuk Seri Ismail Sabri, dia tak pernah bermusuh dengan Anwar. Dia tak pernah bermusuh dengan Lim Guang Eng. Dia tak pernah buat nyaya dekat sesiapa sajalah. Itu sebab dia, saya rasa kalau nak buat national reconciliation di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, ianya mungkin boleh membuahkan hasil. Dan yang kedua, ini ialah titah kebahagiaan Maha Mulia daripada kebaginda Tuan Agong. Jadi sifat rakyat Malaysia ni bagus, mereka ni tak setia kepada aku. Jadi mudah, mudah. Kalau mereka setidak-tidaknya depan mereka okeylah, belakang dia tikam tu, belakang kita. Itu boleh dijangka lah bakal berlaku. Sebab inilah masa yang mereka ada lebih kurang 6 bulan sebelum pilihan raya akan datang. So mereka ni ahli politik lah senang kita, tak kira parti mana pun, termasuk UMNO, sudah pasti akan cuba untuk membuat yang terbaik bagi memastikan mereka dipilih dalam pilihan raya yang ke-15. Jadi macam mana cara dia nak buat orang pilih dia, sama ada dia cah keting ke ketika dia berada dalam jawatan kuasa itu, ataupun dia tunjuk dia boleh buat yang terbaik, kita tengok nanti. Okey. Adakah semua ketua parti terlibat secara langsung dalam jawatan kuasa tersebut? Kalau tengok kenyataan bersama tu nampak macam lebih kurang gitulah, maknanya sudah pasti setiap parti ketua parti itu akan berada dalam jawatan kuasa tersebut. Setidak-tidaknya pun wakil, yang mana yang rasa ego sikit, dia mungkin letak wakil saja. Kita tengok nanti. Ada macam-macam pertanyaan kat sini tu. Okey. Boleh tanya, tak ada masalah. Pada penyokong parti tu selain daripada kerjasama diperlukan dengan pemimpin parti, penyokong parti juga boleh kena mainkan peranan yang penting untuk mengendalikan plan rekonsiliasi itu, betul tak? Okey, sekarang ni persepsi mereka tu penyokong parti mengatakan kenapa dulu cakap no DAP, no Anwar, no ni, sekarang nak sama itu. Macam mana kita nak tekankan kepada penyokong parti dalam plan? Dia macam ni, memanglah kita kalau boleh tidak mahu bekerjasama dengan DAP. Bila bekerjasama dengan DAP ni kena faham. Tun Dr. Mahathir dah tanam dalam otak orang Melayu ni bahawa DAP ni resis. DAP ni benci Melayu, DAP ni benci Islam. Ini apa yang ditanam dalam kepala rakyat oleh Tun Dr. Mahathir. So nak mengikis benda ni bukan senang lah. Ianya akan memakan masa. Itu sebab saya tak setuju lah kalau nak kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya. Kalau selepas pilihan raya kita dah ada simple majority sendiri, maknanya BN ada simple majority sendiri. Pada ketika itu untuk mendapatkan 2/3 kita nak bawa masuk DAP ke PKR ke, itulah kan cerita. Maknanya kalau tiba-tiba mereka tak puas hati dengan kita, mereka ugut kita, we still have the majority. Maknanya mereka tak boleh menumbangkan kita sesuka hati macam keadaan sekarang. Jadi apa ni, sebarang usaha untuk kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya, ini boleh mengundang
kehilangan sokongan masyarakat Melayu khususnya yang sudah di brainwash oleh Mahathir. Ini kita kena terima matikan. Tetapi dalam konteks hari ini yang menitahkan supaya sebuah kerjasama ataupun satu kerjasama yang melibatkan semua pihak daripada semua parti politik dalam Malaysia ni, yang utama terutamanya yang mempunyai ahli parlimen, diadakan bagi memastikan usaha menangani COVID dan memulihkan ekonomi rakyat dan negara ini dapat dijalankan dengan lebih baik. Kalau tengah usaha-usaha tiba-tiba kena hentang pembangkang, kena sabotaj, ada usaha nak ambil alih kerajaan semua, kita tengok ianya akhirnya akan menyukarkan lagi. Betul tak? Kita tak nak Perdana Menteri yang sekarang ni pun terpaksa mengharapkan ada darurat kerana takut kehilangan majoriti. Kita tak nak pemimpin yang ada sekarang ni terpaksa memastikan angka COVID tinggi seperti mana Muhyiddin, bagi mengekalkan kedudukan dia. Kita tak nak benda ni berlaku. Jadi dah betul lah tu apa yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Tuanku, dan saya yakin orang Melayu ni satu je, kita Kebawah Duli Tuanku ni payung agama Islam dan juga payung rakyat. Dia macam pelindung kita. Kita pun mengharapkan bantuan dia. Dia dah membantu kita dengan menamatkan perkhidmatan Muhyiddin secara terhormat. Ada peranan dia tu, ada peranan dia. So ramai orang mengharapkan supaya Datuk Seri Ismail Sabri ni akan membuat perbaruan. Memang betul lah, itu yang diharapkan oleh semua orang. Saya juga mengharapkan supaya setidak-tidaknya Datuk Seri Ismail Sabri boleh memulakan dengan menghentikan diskriminasi terhadap mereka yang tidak mengambil vaksin. Benarkan semua orang pergi sembahyang Jumaat, bukan hanya mereka yang mengambil mengambil vaksin COVID-19. Ini sepatutnya berlaku. Tetapi mungkin ialah dia nak naik pun dengan kerjasama daripada Muhyiddin, dengan kerjasama daripada mereka-mereka yang dalam Bersatu, mereka-mereka yang berada di dalam PN. Jadi untuk tiba-tiba melakukan perubahan drastik, mungkin akan mengundang padah. Mungkin akan mengundang pemberontakan daripada pasukan PN itu sendiri. Kena tahu ni bukan kerajaan PN ni. Ni yang ada hari ni adalah kerajaan PN. Kerajaan PN, bukan kerajaan BN, kerajaan PN. So saya rasa beliau pun berada dalam kedudukan yang serba salah. Kalau tak ikutkan pandangan kawan-kawan yang berada dalam PN, mereka merupakan majoriti di dalam Perikatan Nasional dalam kerajaan ni. Jadi dia kena buat kata orang tu macam menarik rambut dalam tepung. Sila bulan. Kalau langkah terlalu drastik, langkah terlalu tegas tak tentu pasal, boleh tersungkur. Tak sempat sampai 6 bulan. So kita pun nak balun pun kita kena fikir panjang. Sebab dia bawa bendera UMNO. Kalau ikut aku memanglah dah tuanya raya dah sekarang ni. Bila orang tak boleh cari makan kena berhenti kerja. Nak berniaga pasar malam tak boleh, nak berniaga pasar tani tak boleh. Ini hari yang jual bandel pun, kedai jual bandel pun, kita kalau orang nak pergi beli makanan dalam restoran ni boleh beli makanan dalam restoran. Tapi kalau nak duduk dine in kena 2 kali suntikan. Betul tak? Tapi kalau nak masuk kedai bandel sebelum ni boleh masuk, kenapa sekarang nak kena 2 suntikan baru boleh masuk beli barang bandel? So amat tak masuk akal lah. Dan kalau boleh lah, janganlah sampai ibu bapa terpaksa menangguhkan pengambilan SPM anak-anak mereka. Bila mana kerajaan bengap Muhyiddin ni, meninggalkan di tangan Datuk Seri Ismail Sabri ni satu beban yang cukup besar. Dia buat keputusan bahawa nak ambil SPM wajib kena ambil vaksin. Sedangkan dulu dia kata tidak ada paksaan. Dengan orang yang mati ramai meninggal dunia akibat pengambilan vaksin, yang kebas sebelah tangan, yang merah sebelah tangan, yang macam Parkinson, yang herut muka. So kau rasa mak bapak ni tak bimbang? Sudah pasti mereka bimbang. Dan bila dia fikir pasal nyawa dengan SPM, kadang-kadang ada yang pilih nyawa. Walaupun pada pandangan kita takkanlah sampai SPM pun tak bagi anak ambil semata-mata kerana tak nak ambil vaksin. So kita pun kadang-kadang serba salah. Pendidikan anak tu penting. Tapi yang takut hilang nyawa ni pun risau juga. Ada seorang makcik ni lepas dia ambil suntikan pertama, 1 minggu dia sakit. Lepas tu dipaksa ambil suntikan kedua, kalau tidak tak boleh berniaga pasar tani. So benda ni lah kita harap supaya Datuk Seri Ismail Sabri boleh menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Muhyiddin yang mewujudkan 2 kasta. Kita Malaysia ni dah ada 2 kasta. Satu kasta yang vaksin, satu lagi kasta yang lebih hina daripada kasta paria. Kenapa saya kata lebih hina daripada kasta paria? Sebab di India, kasta paria pun boleh pergi kuil. Kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Maknanya kita ni lagi hina daripada kasta paria. So this kind of thing shouldn't happen in Malaysia. Kita rakyat ni tak kira Melayu, India, Cina, kita sepatutnya mendapat hak sebagai warga negara yang dijamin oleh perlembagaan. Dan perlembagaan memberi jaminan bahawa kita boleh bergerak bebas, nak pergi mana pun boleh, nak pergi pasar raya, nak pergi pasar malam, pergi pasar tani. Tetapi tanpa mewujudkan satu undang-undang, tanpa dibentangkan di parlimen lagi, mereka sudah menguatkuasakan undang-undang itu. So this is unlawful. Okey, soalan ni. Okay. Kemungkinan tu inisiatif mewujudkan pelan rekonsiliasi nasional tu adalah kerana untuk membetulkan apa yang telah rosak ataupun kegagalan dasar kerajaan terdahulu tu Betul. Okey, dari segi kewangan tu, adakah benda akan menjadi satu halangan untuk menjadikan pelan rekonsiliasi kewangan negara? Bagaimana nak atasi masalah kewangan negara? Bagaimana nak mengatasi masalah kewangan negara? Untuk menjadikan rekonsiliasi tu, mesti kena belanja lagi tu. Mungkin ada perubahan dasar, perubahan. Tak semestinya kerjasama memerlukan belanja yang lebih kan. Cuma kalau dulu kek tu perlu dikongsi dengan beberapa parti, sekarang kek tu kena kongsi dengan banyak parti. Jadi jumlah yang akan diperolehi oleh setiap parti akan berkurangan.
bila berkurangan ni pun boleh menimbulkan ketidakpuasan hati. Dan kalau tidak diagihkan secara sama pun boleh menyebabkan berlakunya ketidakpuasan hati. Dalam politik Malaysia ni, saya rasa tidak mudah untuk memuaskan hati semua orang. Tidak mudah untuk memuaskan hati semua orang. Tetapi apa yang paling penting untuk kerajaan yang ada hari ini buat ialah mereka perlu bertindak mengikut denyut nadi rakyat. Dia kena tahu apa yang rakyat nak. Dia kena tahu sama ada apa yang rakyat nak itu bagus untuk negara ataupun tidak. Apa kesan dia kepada ekonomi, apa kesan dia kepada masa depan negara. Kalau misalnya kesan dia baik, maka ikutlah apa yang rakyat mahukan. Kan? Kalau apa yang rakyat mahukan itu tak baik untuk negara. Di situ perlunya ada ketegasan. Itu sebabnya kita tengok hebatnya Datuk Seri Najib ni. Kalau kita tengok dalam pelaksanaan GST contohnya, GST ni Australia buat. Bila mana Australia buat, Perdana Menteri Australia tu kalah dalam pilihan raya. Kalah dalam pilihan raya. Kau rasa Datuk Seri Najib tak tahu bila dia laksanakan GST ni, kita akan kehilangan sokongan daripada rakyat yang tidak faham tentang GST. Kerana GST ni, GST 1MDB ni isu-isu yang kompleks. Kalau orang tak mengaji betul-betul, dia takkan boleh faham isu 1MDB, dia takkan boleh faham isu GST. Kerana ianya isu yang tidak mudah dipahami. Kan? Sistem percukaian. Kalau orang cukai, dia tahulah. Kan? Orang yang kerja custom, dia faham tentang GST. Tapi belum tentu dia boleh explain dengan baik menggunakan bahasa rakyat tentang GST. Kan? Jadi bila orang dengar explanation kadang-kadang ianya terlalu ilmiah ataupun berbentuk akademik. Susah nak faham. Tapi kalau kita boleh explain betul-betul pada rakyat dalam bahasa rakyat, bahasa yang mudah dipahami, bahawa GST itu akan menyebabkan tidak ada lagi cukai bertindih, tidak ada lagi cukai bertingkat, ianya akan mengurangkan kos sesuatu barang, tidak ada lagi cukai berganda, dan tidak ada lagi black market, 30% black market akan mula membayar cukai. Kerana apa dia orang akan mula bayar cukai? Kerana dia orang boleh claim balik. Apa yang mereka bayar, mereka boleh claim balik. Dan kelebihan-kelebihan lain dari segi pendapatan tetap. Kita punya pendapatan di bawah GST 30 bilion lebih berbanding dengan SST. So, kalau dikaji semua aspek, dengan GST-nya yang bersifat self-policing, ataupun yang boleh mengawasi dirinya sendiri. Orang nak lari daripada cukai susah. So, kalau orang yang fikir panjang untuk masa depan negara, mereka tak akan jadi sebodoh Mahathir yang menghapuskan GST. Itu sebab dalam dunia ni, daripada 170 buah negara, Malaysia je satu yang mengambil tindakan bodoh ni. So, Datuk Seri Najib tahu bahawa kalau kita hanya bergantung kepada sumber petroleum, ketika dia ambil alih 2009 tu, kebergantungan kita pada sumber petroleum lebih kurang 42%. Kalau 42%, kita punya pendapatan negara daripada sumber petroleum, if something happen, kelebihan Datuk Najib ni, benda belum berlaku, krisis belum berlaku, dia dah anticipate. Ini sifat pemimpin. Kita kena expect the worst. Kita kena menjangkakan bahawa kita boleh ditimpa musibah. Contohnya harga minyak dunia jatuh. Dan benda itu berlaku. Nasib baik kita dah melaksanakan GST. Kerana GST itu boleh cover kehilangan daripada hasil petroleum yang hilang. Bila mana Amerika menghasilkan apa yang dipanggil sebagai shale oil, minyak daripada batu hitam yang dipanggil shale. So, menyebabkan dia punya pengeluaran minyak negara dia 2,5 kali ganda berbanding dengan sebelumnya. Maka bila ada lambakan penawaran di pasaran, dan Pak Arab ni pun dia tahu nak menghasilkan shale oil ni mahal. Kos dia lebih kurang dalam $50 satu barrel kan. Berbanding dengan cara konvensional yang berudi dasar laut ni, dia punya kos lebih kurang dalam $30. So, mereka punya pemikiran, dia kata, kita lambatkan lagi minyak di pasaran supaya harga minyak jatuh. So, dia orang expect bila harga minyak jatuh bawah 50, Amerika akan mati. Kan? Rupa-rupanya Pak Arab ni mati. Kita tengoklah dulu sebelum kejatuhan harga minyak 2014. From 2004 to 2014. 10 tahun tu, Saudi mendermakan lebih kurang 115 bilion US. Malaysia pun dapat 1 bilion. Itu yang korang sibuk pasal cerita 2.6 bilion lah. Kita dapat lebih kurang dalam 1 bilion daripada Pak Arab ni. Banyak negara-negara Islam lain yang diberikan juga. Cuma Malaysia ni dia orang pandang tinggi pasal kita ni role model negara Islam modern. Dan dia orang tak mahu ajaran Syiah tu tersebar kat Malaysia, dan dia orang pun tak nak kalau kita tengok daripada 2011 berlakunya apa yang dipanggil sebagai Arab Spring. Duit Amerika disalurkan kepada NGO untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan Islam. Apa yang berlaku di Tunisia, di Mesir, di Libya, dia orang tak nak benda tu berlaku kat Malaysia. Itu sebab dia bagi kita bantuan, supaya kita boleh mengekalkan kerajaan Islam moderat yang ada. Zaman tu zaman Datuk Seri Najib lah. So, daripada dia mendermakan orang 2004 hingga 2014 115 bilion bila minyak jatuh 2014 2015 ke 2016 dia sampai pinjam dengan World Bank 10 bilion saja tu. Kau bayangkan, hari ni kita pergi sembahyang Jumaat, kita keluar dari poket kita RM115 masuk tabung masjid. Hari Jumaat depan kita pergi sembahyang, kita jumpa Pak Imam, kita pinjam RM10. Itulah perumpamaan Saudi Arabia. Tapi Malaysia alhamdulillah, disebabkan kita ada pemimpin yang boleh menjangkakan apa yang bakal berlaku, kita dah diversify kita punya source of income. Kita dah laksanakan GST, kita dah pindah, kita dah tukar subsidi pukal. Dulu kita bagi subsidi pukal pada minyak masak, yang akhirnya menguntungkan orang kaya lebih daripada orang miskin. Orang kelas menengah daripada the B40. 70% from kita punya 22.34 bilion satu tahun. Contohnya kalau kita ambil angka belanja yang kita belanjakan untuk subsidi RON95, diesel dengan LPG, gas bermasak. Satu tahun untuk 2014 kita belanjakan 22.34 bilion. 70% pergi pada kelas menengah dengan the top 20. Sebab lagi besar kereta dia, lagi banyak minyak dia isi, lagi banyak subsidi dia dapat. Itu sebab Datuk Seri Najib tukar. Kita tukar kepada subsidi bersasar. Kita hapuskan subsidi minyak kerana ketika itu harga minyak pun nak menyunam tu kan. Jadi rakyat boleh dapat harga minyak yang lebih murah.
kerajaan untung dengan menghentikan subsidi, tak perlu lagi subsidi minyak yang menguntungkan si kaya daripada si miskin, dan kita kurangkan subsidi minyak masak. Kita hanya subsidi pada yang minyak masak dalam beg plastik 1 kilo tu. Itu pun sebenarnya banyak lagi kita subsidi tu, kan? Bukan setakat subsidi orang Malaysia, kita subsidi juga orang Singapura yang tiap-tiap minggu masuk ke dalam Malaysia beli barang, kan? Orang Siam yang kita tahu setiap hari pakai sampan, pakai apa semua di sudut luar negara. Bagus Malaysia ni sebenarnya, kan? So benda-benda macam ni telah menyebabkan kita berjaya menyelamatkan diri daripada jatuhan harga minyak 2014. Itu sebab kita tak payah buat macam Brunei. Brunei potong gaji pekerja dia 2015 30% tak salah saya, gaji katakan awal. Dan Mesir, Jordan menaikkan harga minyak dengan cukup dahsyat. Malah kita lihat pengeluaran minyak terbesar Saudi contohnya, yang pengeluaran minyak dia 17 kali ganda berbanding dengan Malaysia pun, akhirnya 2016-2017 menaikkan sekali lagi harga minyak dia, naik sampai 126%. Sehingga kan minyak mereka dengan minyak kita sama harga, lebih kurang. Okey. Apa ni, dalam kasus apa ni, Pelan Rekonsiliasi Nasional nanti tu. Segala rancangan keputusan itu, adakah diperlu bentangkan pada kabinet dulu sebelum melaksanakan tu? Mana? Jatuh kuasa. Pelan Rekonsiliasi ni. Segala rancangan. Saya rasa segala apa yang telah dibentang oleh jatuh kuasa ini bentang pada Agong lah. Takkan bentang pada kabinet. Kementerian Keluarga itu Dia bentang pada Agong dulu. Bila Agong dah setuju barulah follow through kepada kementerian. berjaya tu kan. Tapi itu semua saya rasa lebih pada dasar. So sekarang ni rakyat tengah menuntut janji-janji yang dibuat oleh kerajaan terdahulu tu mengenai apa ni, bantuan-bantuan yang belum dilaksanakan. Aisina, betul GKP, BPN, banyak orang tunggu. Dan saya rasa kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri sekarang ni kena fikirkan juga dalam keadaan sekarang ni. Jumlah yang susah terlalu ramai. Ramai yang perit, ramai yang perit. Memang kena cari jalan macam mana keperitan ini dapat dikurangkan dengan bantuan segera yang saya rasa dengan angka yang boleh memuaskan hati ramai pihak. Kalau kecil sangat pun tak boleh, kalau besar sangat pun tak boleh. Dan ini antara saya rasa tugas yang sangat berat. Kita tahulah masa pemerintahan Muhyiddin ni banyak duit dah dipinjam dan banyak telah dibelanjakan. Jadi jumlah duit yang ada dalam kantung kerajaan sekarang ni kita tak tahu, tapi Datuk Seri Ismail dia tahulah, kan. Namun kita mendoakanlah semoga dia boleh buat yang terbaiklah. Ini sebab apa ni tu, janji yang dia bayar Julai itu pun tak masih ada. Tak menagih. Banyak orang tunggu tak dapat, kan. Lepas tu yang dah kena tipu dengan Muhyiddin pun, kan. Dulu dapat BPN, kan. Dapat BSH, betul tak? Tapi dia tawarkan GKP. Bila ambil GKP, BPN pun tak dapat. Kan? Semua ngamuk ni benda-benda ni semua. Dan benda ni kalau tak dibetulkan oleh kerajaan baru, dia boleh mendatangkan mudarat pada UMNO juga akhirnya. Itu sebab kita jadi serba salah sebenarnya. Kita sebenarnya berada dalam keadaan serba salah. Kan? Cakap banyak pun tak boleh. Nak sokong pun kena fikir banyak, kan? Tapi sekarang ni kita kena fikir mati ke? Kan? Kita kena fikir mati, bukan fikir mati. Ya Allah Akbar. Engkau ni nak mati cepat sangat. Dua dah pergi ni cukup lah, kan? Kalau boleh kau tahan lah sikit. Janganlah mati cepat sangat. Siapa nak tanya soalan ni? Malam orang nak komplain lah, kan? Soalan-soalan tak ada kualiti. Okey. Bagaimana tentang bajet baru? Ya. Bajet 2022. 2022 ramai lagi banyak disusun lagi. Adakah Perdana Menteri sekarang akan mengumumkan segala insentif ataupun bantuan-bantuan tu dia tunggu sehingga bajet keluar? Tak boleh. Bantuan untuk rakyat saya rasa perlu disegerakan. Sekarang. Sekarang. Kita fikir macam mana cara nak cari duit, kan? Datuk, ramai yang komplain pasal kena buang kerja dan dihalang memasuki premis-premis tertentu. Minta diulaskan lagi. Dah ulas dah. Dah ulas semalam. Semalam, sehari sebelumnya, kan. Dan banyak juga penyokong-penyokong kita ni, kan. Dia cakap saya setuju dengan Datuk banyak benda, tapi bab vaksin ni dia kata janganlah selfish. Aku nak beritahu dengan dia orang juga, kan. Kalau aku nak fikir pasal diri sendiri, kan. Aku ambil je vaksin. Kan? Apa dah? Kau takut mati? Kan? Betul tak? Kita boleh je ambil vaksin, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau agenda Illuminati ni, konspirasi untuk mengurangkan penduduk dunia, kena faham ni, orang yang tak faham ni, kan, kita nak beritahu ada satu kumpulan yang dipanggil sebagai Illuminati. Mereka ini risau tentang keadaan dunia. Lapisan ozon dah semakin nipis, kan. Lapisan ozon ni semakin nipis menyebabkan global warming ataupun pemanasan global. Ni kena faham ni semua ni, kan. Kalau korang tak baca, kita pun tak boleh nak cakap apa. So, cara yang paling bagus ialah menanam lebih banyak pokok. Kerana lebih banyak pokok itu lebih banyaklah oksigen dihasilkan. Berbanding dengan keadaan sekarang ni, bila lebih banyak orang, lebih banyak rumah perlu dibina, lebih banyak balak yang ditebang, lebih banyak pokok yang ranak dan bukit-bukit menjadi botak, kan? So, bumi semakin uzur, lapisan ozon tu makin nipis. So, agenda Illuminati ni dia nak reset the world. Dia nak kurangkan penduduk dunia daripada 6 hingga 7 bilion kepada hanya 500 juta orang. So, ahli-ahli Illuminati ni, antaranya lah yang popular ni macam. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.